tunduk. Apa lagi tuan-tuan? Tunduk, patuh, akur. Yes. Ya, akur dengan undang-undang Allah, akur dengan ketetapan Allah. Islam sebenarnya. Ya, so letakkan diri dia, Muslim ketika itu dia letakkan diri dia untuk siap patuh, siap tunduk, siap akur dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam doa iftitah kita pun kata tuan-puan yang saya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku di antara orang yang menyerahkan diriku kepadamu ya Allah. So penyerahan diri tersebut tuan-puan, kita seolah-olah kata kepada Allah, ya Allah, engkau buatlah pengamanan. InsyaAllah aku akan sedia untuk mengamalkan dan melakukan apa yang kamu inginkan tersebut. So tuan-puan dikasihi sekalian, ada orang yang tahu ini tuan-puan dikasihi sekalian, tetapi kadang-kadang itulah iman dia tadi itu tak berapa kuat. Dia masuk Islam hanya sekedar apa dia tuan-puan dikasihi, sekedar ya itulah ada IC Islam dia. Ya, atau segala sesuatu yang ada atribut ataupun tanda-tanda yang menunjukkan dia Islam, tetapi sebenarnya dalam diri dia pada belum lagi keislaman itu sebenarnya, keimanan. So tuan-puan, level kedua tuan-puan, orang ini muslimun, dia mesti meningkat menjadi apa tuan-puan sekalian? Al-mu'minun. Mukminun adalah orang yang mempunyai keyakinan, mempunyai keimanan, mempunyai kepercayaan yang kuat kepada ketetapan-ketetapan Allah tadi itu. Ada orang Islam tuan-puan, dia mungkin salat, dia buat salat tuan-puan. Ketika Allah suruh, sebab apa dia? Islam mana dia tunduk patuh kan? Dia patuh, dia salat lah. Dia salat tuan-puan, tetapi tidak memahami nilai salat yang ada, dan dia tak yakin dengan salat yang dia buat tu. Salat sebab apa dia? Disuruh kan? Suruh puasa lah dia tuan-puan dengan segala, tetapi dia tidak meyakini nilai puasa dia tadi tu. Kan belum dikira sebagai iman sebenarnya, dia baru Islam lagi. Ada orang berzakat tuan-puan, memang ya Allah dah sampai pula dah bulan Ramadan ni, nak keluar duit pula ni. Ada beberapa saluran saya nampak tu, tabung dah menunggu dah, keluarlah duit saya lagi. Semua dia terasa dah. Tapi tuan-puan, terasa pun tuan-puan keluar juga duit tu. Ya, dia berzakat juga, tapi dengan rasa apa dia? Kalau orang yang beriman dia yakin bahawa dengan zakat inilah dia memang jadi hamba Allah yang lebih baik. Ya Allah, kerana ini engkau inginkan, ya Allah, aku akan buat sedaya upaya, ya Allah. Ini nama dia iman. Ya. So tuan-puan dikasihi sekalian, apabila iman ni tuan-puan nak lagi mantap, macam mana tuan-puan? Jadikan dia muhsinun. Muhsinun bagaimana tuan-puan? Iaitu amalan-amalan yang dilakukan kerana landasan iman tersebut tuan-puan, dan dia rasa selalu dimonitoring oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa terkawal selalu, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibawa tuan-puan dengan sekalian. Hidup dia tuan-puan macam terjaga. Setiap melakukan kebaikan tuan-puan, ada lagi satu kebaikan yang dia lakukan itu dengan penuh dengan keikhlasan juga. Muhsinun. Muhsinun itu hanya harapkan Allah Subhanahu Wa Taala, balasan daripada Allah Subhanahu. Dia ikhlas mah. Muhsinun. Apa nama dia tuan-puan? Muhsinun. Dan selanjutnya tuan-puan dikasihi sekalian, manusia hebat lagi itu adalah apabila dia boleh meningkat kepada muttaqun. Apa dia tuan-puan? Muttaqun. Sebagaimana tuan-puan dengar selalu bahawasanya orang bertakwa adalah yang semulia-mulianya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-muttaqun. Selalu dalam Al-Quran disuruh kita untuk bertakwa tuan-puan. Ya? Nah, ia merupakan satu level yang perlu kita capai, dan salah satu amalan yang boleh kita lakukan untuk mencapai level tersebut adalah dengan apa? Dengan puasa sebenarnya. Siam, ya, Ramadan kita ni. Dia boleh mencapai kepada derajat takwa. Ke di hujung ayat dikatakan pada la'allakum tattaqun. Ya. Pada satu ceramah pada pertemuan
Yang lepas tuan-puan dikasih sekalian, saya menghadiri macam taklimat sebelum nak puasa ya. Penceramah tersebut ada menjelaskan apakah objektif dari puasa. Saya nak kongsi daripada tuan-puan sikit ya. Itu objektif puasa pertama tuan-puan dikasih sekalian, mendidik manusia bertakwa tadi tu. Ya, apa dia tuan-puan mendidik manusia bertakwa. Kedua apa tuan-puan ini berdasarkan surah Al-Baqarah 185 ayat 184, kemudian 185, 186. Ya. Apa dia tuan-puan 184 kata apa dia? Mendidik manusia bertakwa. Yang kedua pada tuan-puan dikasih sekalian, berdasarkan 100 ayat Al-Baqarah 185 tuan-puan dikasih sekalian, objektif puasa adalah ujung ayat tersebut la'allakum tashkurun. Mendidik manusia yang bersyukur. Objektif dia. Okay, apa objektif puasa yang kedua? Bersyukur. Objektif puasa yang ketiga, ujung ayat daripada 186, la'allahum yarshudun, iaitu orang yang dapat irsyad, iaitu orang yang mendapat petunjuk bimbingan. Okey, saya ulang balik. Objektif puasa ada berapa? Berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ada 3. Apa dia tuan-puan dan kasih sekalian? Membina manusia bertakwa. Kedua apa dia? Membina manusia bersyukur. Lepas tu manusia yang sentiasa dapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-puan dikasihi sekalian, sebenarnya kalau tuan-puan ada ketiga perkara tadi, itulah tuan-puan jadi muqarrabun. Kalau tuan-puan ada takwa dalam diri tuan-puan, dan kedua adalah takwa tersebut tuan-puan iringi dengan syukur yang sangat-sangat besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang dinamakan muqarrabun. Muqarrabun yang mana golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muqarrabun mana itu? Golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, oleh itu kita ulang balik. Manusia hebat menurut kacamata Al-Quran apa dia tuan-puan dikasih sekalian? Ia adalah pertama muslimun. Apa dia tuan-puan Muslimun. Kedua apa dia? Mu'minun. Yang ketiga apa tuan-puan muhsinun. Yang keempat muttaqun. Dan yang terakhir muqarrabun. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian, ini yang diinginkan oleh Allah kepada kita sebenarnya. Dan tuan-puan kita tahu, adakah tuan-puan tahu label mana sekarang kat tangan? Sudah ada? Ya. Mudah-mudahan ya Allah, aku di antara yang terbaik. Ya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-puan dikasihi sekalian, fungsi motivasi saya ingin sikit sentuh ya. So memang tadi kita kata motivasi di antaranya mendorong kita jadi hebat. So Al-Quran mendorong kita jadi hebat tak tadi? Iya. Dia mendorong kita untuk jadi orang yang muslimun, menjadi orang yang mukminun, menjadi orang yang muttaqun, muhsinun, kemudian muttaqun dan muqarrabun.